Pengalaman kok hiang habis dia orang lain. Jom buat ni. Dua solo. Dua. Laku. Memang telah sedia maklum, makhluk halus gemar tinggal di kawasan sunyi. Mereka sengaja tidak ingin mencampuri urusan manusia kerana tidak ingin menyusahkan manusia. Tetapi apabila manusia cuba mencari padah dengan mengganggu kawasan mereka, makhluk halus tidak akan berdiam diri, lalu bertindak dengan menyakat mangsa. Sementara pula di kebanyakan bahagian pedalaman Kelantan, pada masa dulu, keadaannya masih dipenuhi hutan belukar dan semak samun memang menjadi tempat makhluk berkenaan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Salah seorang mangsa ketika ditemui Sertibi, Abdul Qadir atau Syamsuddin bin Nur atau lebih dikenali sebagai Abang Din dari kampung Gual Kulim, Pasir Mas Kelantan berkata, kejadian itu adalah pengalamannya yang berlaku pada tahun 1985 pada jam 11 malam di kampung Paluh dekat sini. Katanya sebenarnya beliau bekerja di Tanah Merah Kelantan. Jam 9 malam beliau bertolak dari stesen kereta api Tanah Merah, kemudiannya turun di stesen kereta api Kampung Cica Tinggi, Pasir Mas Kelantan. Dari stesen kereta api Kampung Cica Tinggi, beliau berjalan kaki seorang diri untuk pulang ke Kampung Paluh. Keadaan persekitaran jalan di Kampung Paluh pada masa itu masih lagi dipenuhi hutan tebal dan keadaannya sunyi. Setibanya beliau di sebuah selekoh, yakni cabang 3 untuk memasuki Kampung Paluh, beliau terdengar hembusan angin yang agak kuat dan luar biasa yang tidak pernah didengari sebelum ini. Dalam keadaan remang-remang malam yang gelap di padang itu, beliau melihat gerombolan kawanan kerbau sedang berlari dengan agak pantas. Memang agak terkejut dengan kejadian itu, sehingga tersembul dari mulut beliau menjerkah haiwan itu supaya haiwan itu tidak mengganggu beliau. Dalam kegelapan malam yang sunyi itu, beliau bertempik dengan suara yang agak nyaring. Apabila beliau cuba melangkah ke kawasan yang paling gelap berhampiran kawanan kerbau yang sedang berlari itu, beliau terdengar pula bunyi ribut yang agak kuat dan pelik di ruang udara pula. Bunyi yang kuat seperti ribut itu amat jelas, seolah-olah hampir dengan telinganya, menyebabkan pada mulanya beliau ingin berpatah balik. Namun, cetus hati kecilnya bahawa kalau beliau berpatah balik, sudah tentu beliau tidak dapat pulang ke rumah pada malam berkenaan. Antara mahu dengan tidak, beliau terpaksa merempuh bunyi seperti ribut yang agak kuat itu dengan berserah kepada segala-galanya. Sebarang kejadian yang menimpanya, beliau sanggup menangguhnya kerana yang pentingnya beliau cepat sampai ke rumah. Katanya lagi, ketika beliau merempuh bunyi ribut itu, beliau berasa ada sesuatu benda telah terjun dari udara ke arah beliau, memandangkan bunyi yang kuat itu seperti berdengung. Keadaannya tidak masuk akal. Telinga beliau memang dapat menangkap bunyi itu seperti seekor buruk yang besar telah terjun dari tempat yang tinggi, dan apabila menjejakkan kaki ke tanah, bunyi tapak kaki haiwan itu amat jelas seperti seekor buruk, dan jatuhnya haiwan itu berhampiran dengan sebuah busut anai-anai. Beliau meneruskan perjalanan dengan tidak menghiraukan gangguan tersebut. Beliau memang tidak nampak makhluk apakah yang mengusik beliau di sebuah busut itu, tetapi beliau memang tidak mempedulikannya kerana persekitarannya agak gelap. Walaupun begitu, tidak terjadi sesuatu yang luar biasa terhadap beliau ekoran gangguan berkenaan. Menurut Abang Din, busut anak-anak tersebut pula apabila hujan turun, kelihatannya seperti ruang sebuah gua di mana seorang atau dua orang boleh muat dalam busut tersebut. Ketika itu, busut anak-anak itulah yang didakwa sering berlaku kejadian misteri dan mengusik. Terdapat pelbagai dakwaan, ada pihak yang meletakkan sejenis minyak mati dibunuh. Sekarang ini, busut anak-anak di kawasan itu sudah tiada lagi kerana telah diruntuhkan untuk tanaman getah. Katanya, dalam keadaan malam yang gelap itu, matanya tidak dapat melihat suasananya, apatah lagi haiwan besar yang baru terjun berhampiran dengannya
beliau meneruskan perjalanan pulang ke rumah. Sehinggalah bunyi yang dimaksudkan tidak lagi kedengaran. Jadi baginya amat jelas bunyi yang kuat itu adalah gangguan makhluk halus di kawasan hutan berkenaan yang cuba menyakat dan menghalang perjalanannya. Di kawasan berkenaan bukan sahaja beliau pernah disakat, rupa-rupanya penduduk di kampung yang sama pernah mengalami peristiwa yang sama sepertinya. Katanya, kejadian gangguan misteri di busut itu akan sering berlaku selepas jam 12 malam. Tiada siapa yang akan melalui jalan tersebut kerana bimbang disampuk makhluk halus yang sering menunggu dan menjadikan busut anak-anak itu sebagai pos kawalannya. Tambah Abang Din, kejadian lain yang agak menyeramkan sering berlaku di sebuah jambatan panjang di kampung itu yang dikenali Jambatan Paluh. Apabila dikatakan Jambatan Paluh, bukan sahaja penduduk dari kampung lain, namun penduduk dari kampung itu sendiri akan berasa takut kerana pernah berlaku mangsa yang sedang mulainya tiba-tiba terserempak dengan lembaga seperti seorang pelajar sekolah yang bertudung di kepalanya sering merayau dan berdiri di tengah-tengah jambatan terbabit. Anggapan jelmaan lembaga perempuan seperti pelajar sekolah yang sering muncul dan melintasi jambatan itu disebabkan salah seorang pelajar dari kampung terbabit yang lemas di sebatang sungai di bawah jambatan itu adalah terlalu awalnya baginya untuk mengaitkan kejadian tersebut sebagai penyebabnya. Walaupun kejadian terserempak dengan lembaga yang dimaksudkan sering dialami oleh mangsa, namun bagi Abang Din tidak pernah mengalaminya. Di antara cerita yang pernah didengari dari mangsa yang merupakan seorang warga emas yang pernah bertembung dengan lembaga perempuan seperti pelajar sekolah bertudung sedang melintasi jambatan itu lalu masuk ke arah pangkal jambatan berkenaan dengan pantas lalu gaib. Menurutnya, warga emas yang dimaksudkan yang dikenali sebagai Pak Him yang sering ke jambatan itu untuk memasang pukat di sungai terbabit pada awal pagi pernah terserempak dengan dua orang pelajar yang dimaksudkan yang sedang berdiri di tengah-tengah jambatan yang dimaksudkan. Kerana ingin melihat secara dekat siapakah gerangan pelajar perempuan yang sedang berdiri di atas jambatan pada pagi itu, Pak Him kemudiannya bergegas ke arah lembaga itu. Lembaga tersebut tiba-tiba menghilangkan diri ke arah semak samun berdekatan dengan kepala jambatan terbabit. Jadi tidak diketahui anak siapakah yang menjadi mangsa lemas di Jambatan Paluh itu, sama ada penduduk dari kampung itu sendiri ataupun dari kampung lain. Sambung Abang Din, mangsa yang lain pula pernah melihat jelmaan harimau berhampiran dengan Jambatan Paluh itu. Sama ada harimau sebenar atau sekadar jelmaan makhluk halus, beliau tidak dapat mengesahkannya. Malahan pernah terjadi di tempat yang sama, mangsa melihat dua biji mata yang agak besar sedang melilau seperti lampu kenderaan di kawasan berkenaan pada malam hari. Katanya, kejadian berkenaan ramai yang pernah mengalaminya, namun hari ini kejadian berkenaan tidak lagi berlaku. Malahan ada mangsa diusik dengan dua biji mata merah yang agak besar di kawasan terbabit, di mana mata tersebut bersifat seperti lampu yang sedang menyuluh sesuatu. Lazimnya, mangsa yang disakat makhluk halus ketika melalui jambatan terbabit akan berlari sekuat hati dan berpatah balik ke laluan utama dengan meredah waktu malam pekat melalui jalan lain yang agak jauh. Menurutnya lagi, kejadian lain yang dialami penduduk dari kampung Paluh itu adalah di sebatang jalan yang kini terletak dalam sebuah kebun getah. Salah seorang mangsa yang melaluinya dapat melihat sebuah gua sedangkan tidak kelihatan gua sebagaimana yang dimaksudkan. Tambahnya, kejadian berkenaan menyebabkan mangsa lari lintang pukang kerana ketakutan. Mangsa yang terkejut dengan kejadian yang dialami ketika melalui jalan terbabit akan berpatah balik, sebaliknya sanggup pulang ke rumah melalui laluan yang agak jauh. Setakat yang beliau tahu, walaupun mangsa pernah beberapa kali terserempak dengan jelmaan lembaga makhluk halus di kawasan itu, beliau tidak pernah mendengar berita tentang mangsa pengsan disebabkan terkejut dengan gangguan berkenaan.